Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Okey, insya-Allah kita sambung pelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang sistem keluarga Islam. Okey. Sistem keluarga Islam. Kita nak lihat tajuk sambungan di bawah tajuk konsep perkahwinan dalam Islam, dan juga syarat-syarat saksi. Kita terus pada tajuk kita pada hari ini. Kenapa saksi diperlukan semasa akad nikah? Soalan yang selalu ditanya dalam masyarakat kita, kenapa kita ni perlu kepada saksi masa akad nikah ni? Pertama, akad nikah ni adalah merupakan perjanjian di antara pihak suami dengan isteri. Yang berikutnya, kemungkinan ada orang yang meragui tentang kesahan sesuatu akad perkahwinan itu. Dan berikutnya, jadi dengan adanya saksi-saksi tadi, akan hilangkan keraguan tersebut dan tidak akan timbul lagi sebarang tuduhan terhadap suami isteri itu. Begitu juga keyakinan masyarakat terhadap pergaulan mereka sebagai sepasang suami isteri yang sah dapat dibuktikan oleh saksi-saksi mereka. Jadi adanya saksi ini sebagai peranan untuk mengesahkan bahawa pasangan suami isteri ni sudah sah bergelar sebagai suami isteri. Itulah motif di antara benda-benda yang kita adakan saksi dalam akad nikah ni. Berikutnya kita nak tengok sambungan. Dengan hikmah ni juga Rasulullah SAW menyuruh supaya dipukul gendang atau rebana semasa berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beritahulah kepada orang ramai akan nikah ini dan pukullah gendang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasulullah SAW menyuruh agar dipukulnya gendang atau rebana untuk bagi tahu maklum kepada orang ramai bahawa pasangan lelaki dan perempuan ini sudah berkahwin. Berikutnya kita tengok dalam prosedur perkahwinan sekarang diadakan surat nikah ataupun sijil perkahwinan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa menerusi pejabat agama ataupun kadi. Jadi konsep perkahwinan sekarang ni, dia ada apa? Dia ada surat nikah. Dia ada sijil perkahwinan tu. Jadi pejabat agama Islam dia keluarkan surat nikah ni. Jadi mudahlah. Kalau apa-apa hal boleh tunjuk surat nikah. Setengah-setengah negeri dia buat kad. Kad perkahwinan antara lelaki dan perempuan tu, macam IC tu, kita tunjuk kata kita dah kahwin. Surat ataupun sijil ini jangan pula disangka sebagai satu syarat sah perkahwinan. Tetapi ia dikeluarkan bagi tujuan menjaga kepentingan kedua belah pihak. Jika mungkin terjadi sesuatu masalah, sedangkan saksi perkahwinan mereka di suatu tempat yang jauh atau sukar untuk menemui mereka, atau mereka sudah pun meninggal dunia, pada saat ni surat sijil perkahwinan yang rasmi dapat membantu mereka. Itu tujuan surat dan juga sijil ni. Bukanlah
dikatakan sebagai syarat sah nikah mesti ada sijil. Tak ada sijil pun boleh menikah. Okey. Jadi bila dibuat surat ni adalah sebagai bukti. Okey. Kalau kata saksi meninggal dunia, okey, dah ada surat ataupun kad nikah ni. Okey, jadi mudahlah. Okey. Mudahlah bagi pasangan suami isteri tu tunjuk sebagai bukti. Okey, kita tengok kepada senario semasa. Okey, sekarang ni senario semasa. Kita tengok kebelakangan ini terdapat sekumpulan orang yang memperniagakan surat nikah. Okey, kita lihat utusan Malaysia pada bulan September tahun 1992. Kes ini amat berbahaya kepada perkembangan selanjutnya. Kerana orang yang bertindak sebagai juru nikah itu bukanlah sebenarnya mewakili pihak pemerintah yang boleh dianggap dirinya sebagai wali hakim. Okey. Kes isu semasa ni kalau kita tengok dalam utusan Malaysia bulan September tahun 1992, okey, adanya sindiket. Okey, adanya sindiket yang memperniagakan surat nikah. Okey. Jadi kena hati-hati lah. Okey. Kerana itu, perkahwinan yang dilangsungkannya adalah tidak sah dan persetubuhan yang berlaku di antara pasangan berkenaan merupakan perbuatan zina. Kerana mereka lebih dahulu sudah pun mengetahui tentang siapa sebenarnya juru nikah mereka itu. Okey, jadi kena hati-hati lah. Okey, pastikan kita kalau nak kahwin, kita pergi ke pejabat agama Islam yang berkaitan. Okey, lebih sah lagi lah. Sebab kalau kita tengok di sini ada sindiket-sindiket yang cuba untuk memperniagakan surat nikah. Okey, jadi kita sebagai orang Islam yang tinggal di Malaysia ni kena berhati-hati dengan kes dan senario semasa. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarat-syarat saksi. Okey, syarat saksi. Okey. Sebagai yang kita pelajari pada tajuk yang lepas dan dalam melangsungkan akad perkahwinan, selain daripada dua pengantin dan wali ataupun wakilnya, maka dua orang saksi lelaki juga diperlukan. Tanpanya, maka sesuatu akad itu dihukum tidak sah. Okey, ini kerana akad perkahwinan yang bakal dimeterai itu walaupun hanyalah akad keredaan pasangan antara ijab dan kabul sahaja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hadirnya dua orang saksi bagi menyaksikannya sebagai langkah berwaspada terhadap pemeliharaan keunggulan kehormatan wanita, memelihara ikatan perkahwinan daripada berlaku sebarang bentuk tomahan, prasangka dan sengketa. Okey, kerana sebuah akad itu pasti menatijahkan perkara-perkara lain seperti menghalalkan pergaulan di antara suami dan isteri, kewajipan pemberian mahar dan nafkah, pensabitan nasab keturunan anak, hak pewarisan dan tanggungjawab penjagaan, ketaatan dan lain-lain lagi. Okey. Berikut adalah beberapa syarat dan kriteria yang mengikut kelayakan kredibiliti seseorang untuk menjadi saksi sesebuah perkahwinan. Okey, kita nak tengok di sini syarat-syarat saksi. Okey. Jadi dia disenaraikan di sini. Okey, syarat-syarat saksi pertama mestilah Islam. Okey, syarat saksi ni pertama mesti Islam. Yang kedua mesti lelaki. Okey. Dan berikutnya baligh. Okey. Merdeka. Yang kelima berakal. Yang keenam adil. Yang ketujuh tidak dipaksa. Yang ke-8 bukan dalam ihram, haji ataupun umrah. Yang ke-9 penglihatan, percakapan dan juga pendengaran. Yang ke-10 kuat ingatan dan tidak lupa. Okey, jadi berikut adalah syarat-syarat bagi lelaki yang hendak menjadi saksi perkahwinan. Okey, kita nak tengok pada huraian setiap syarat, kriteria dan juga saksi. Okey, syarat dan juga kriteria saksi
Islam. Okey, tadi kita dah sebut senarai. Pertama sekali mesti Islam. Okey, di sini dia bagi dalil. Disyaratkan bagi syarat saksi-saksi itu mestilah beragama Islam. Sama ada perkahwinan itu antara seorang Muslim dengan Muslimah. Okey, dalil dan adakan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Okey, dalam surah At-Talaq Allah bagi tahu kepada kita yang bawa maksud, dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu. Okey. Seterusnya, tidak diterima penyaksian bukan Islam terhadap sesebuah perkahwinan pasangan Islam, kerana penyaksian dalam perkahwinan merupakan satu bentuk kekuasaan wilayah. Guardianship in marriage. Dan syariat tidak menerima penyaksian selain yang beragama Islam. Dalil dia dalam surah At-Taubah ayat 71. Allah SWT berfirman yang bawa maksud, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Allah sekali lagi tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 141. Itu dalil daripada pensyariatan mestilah seorang tu yang menjadi saksi mestilah Islam. Yang kedua mestilah lelaki. Disyariatkan saksi-saksi dalam perkahwinan itu mestilah dua orang lelaki berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi. Tidak sah nikah melainkan dengan seorang wali dan dua orang saksi lelaki yang adil. Maka selain daripada itu, ianya adalah batil. Tidak diterima penyaksian wanita meskipun secara berasingan. Juga tidak sah akad nikah bila yang menjadi saksi itu seorang lelaki dan dua orang perempuan. Ini berdasarkan riwayat Abu Ubaidah dari Az-Zuhri, katanya telah berlaku sunnah daripada Rasulullah SAW. Orang perempuan tidak harus menjadi saksi dalam kes hudud, nikah dan juga talak. Penyaksian di sinilah menjadi sebagai dalil. Hanyalah lelaki sahaja yang boleh menjadi saksi dalam perkahwinan. Berikutnya kita tengok syarat berikutnya, huraian daripada baligh. Yang dimaksudkan dengan huraian baligh di sini ialah saksi-saksi mestilah seorang yang mukallaf, baligh dan berakal. Tidak diterima penyaksian seorang budak, kanak-kanak meskipun dia mumayyiz. Dalilnya daripada orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini membawa maksud kebiasaannya saksi kanak-kanak tidak dipersetujui ataupun tidak diredai. Dan yang keempat, merdeka. Yang keempat, saksi mestilah merdeka. Tidak boleh seorang hamba sahaya, hamba abdi, menjadi saksi dalam perkahwinan kerana tidak memiliki wilayah, kekuasaan, kebebasan, guardianship in marriage, sebagaimana yang telah kita maklum sebelum ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hamba ini juga terpakai dalam bidang-bidang lain, antaranya pemilikan harta dan membelanjakannya, kerana seorang hamba itu tidak mempunyai kekayaan dan kapasiti yang cukup untuk melakukan akad atau membelanjakan harta tanpa keizinan orang lain. Itu daripada segi huraian kepada hamba yang, daripada segi huraian kepada orang yang merdeka, bukanlah hamba di sini. Itu adalah syarat-syarat di antara untuk menjadi saksi dalam perkahwinan. Yang seterusnya, syarat yang berikutnya untuk menjadi saksi mestilah
seseorang tu berakal. Yang dimaksudkan dengan berakal di sini ialah sempurna akal dan waras fikiran. Tidak cacat pemikirannya kerana nyanyuk ataupun lupa. Okey, di antara lain termasuklah juga dalam kategori ini mereka yang ditahan daripada menguruskan hartanya kerana bodoh. As-safih. Tidak sah kesaksian dalam sebuah akad perkahwinan yang saksinya seorang yang gila, majnun. Okey, jadi syarat di antara syaratnya untuk menjadi saksi dalam perkahwinan mestilah berakal. Okey, dan yang keenam, okey, yang dimaksudkan mestilah adil di sini. Sebagaimana adil yang kita fahami yang menjadi prasyarat dan kriteria seorang wali nikah, ianya juga diperlukan kepada seorang saksi dalam perkahwinan. Maksud adil di sini ialah mereka yang tidak fasik dan tidak secara terang-terangan menunjukkan kefasikannya. Mereka yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil ataupun melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan maruahnya dan ketaatannya, tidak melebihi maksiatnya. Tetapi jika mereka itu bertaubat, maka haruslah baginya menjadi wali. Okey, lihat Mustafa Dib Ifadah. Okey, sebagaimana seorang yang fasik tidak diterima perkabaran berita yang dibawanya, demikian juga dalam bab kesaksian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa kabar berita, hendaklah kamu teliti. Okey. Berikutnya kita nak tengok kepada syarat yang berikutnya, tidak dipaksa. Okey. Seseorang saksi mestilah seseorang yang muhtar, yang tidak dipaksa untuk sesebuah kesaksian dalam suatu akad perkahwinan. Okey, itu syarat yang ketujuh, mestilah orang yang tidak dipaksa. Okey, dan yang berikutnya yang ke-8. Okey, yang ke-8. Okey, tidak berada dalam ihram haji ataupun umrah. Seseorang saksi mesti tidak berada dalam keadaan ihram, menunaikan haji ataupun umrah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, orang yang sedang ihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengahwinkan. Riwayat Muslim. Sebagaimana seorang wali yang tidak sah perwaliannya dalam akad nikah kerana dalam ihram, demikian kesaksiannya dalam akad nikah juga tidak diperakui. Okey, dan yang ke-9. Okey, yang ke-9, sejahter penglihatan, percakapan dan juga pendengaran. Sempurna penglihatan, percakapan dan pendengaran, memahami dan mengerti bahasa yang digunakan dalam proses ijab dan kabul. Tidak diterima kesaksian seorang tuli dan orang yang tidur kerana mereka tidak dapat mendengar ketika upacara akad berlangsung. Tidak diterima kesaksian seorang yang buta kerana ianya memerlukan kepada pendengaran dan penentuan dan kesaksian. Berpunca maknanya daripada penglihatan, musyahadah. Maka tidak ianya memerlukan saksi melihat kepada kedua pengantin. Tidak cukup hanya mendengar kerana suara manusia mempunyai persamaan antara satu sama lain. Okay, jadi syarat yang berikutnya mestilah boleh melihat saksi tersebut, tidak buta. Okey, boleh bertutur, tidak bisu, dan juga boleh mendengar, tidak tuli. Itu di antara syarat-syarat yang perlu ada bagi seseorang saksi dalam perkahwinan. Okey, berikutnya yang ke-10, kita lihat ialah kuat ingatan. Okey, tidak pelupa. Kelayakan seseorang saksi dalam akad perkahwinan juga mengambil kira seseorang yang kuat ingatan, tidak pelupa. Kuat ingatan di sini ditafsirkan sebagai seseorang itu mestilah kuat ingatannya apa yang dilihat
dan didengarnya semasa ijab dan kabul. Tetapi tidaklah batal sekiranya saksi itu ingat lafaz akad yang didengarinya sebelum itu, kemudian dia lupa. Oleh yang demikian, kesaksian wanita dalam hal ini tidak diperakui bagi mengelakkan sifat lupa. Dan kerana ini juga dalam adat kebiasaan sesuatu majlis akad itu akan dihadiri oleh kaum lelaki. Okey, jadi itu adalah di antara syarat-syarat bagi seseorang lelaki. Mestilah kuat ingatan dan tidak terlupa. Okey. Berikutnya kita sediakan rujukan dan bahan bacaan lanjut. Kamu boleh lihat. Okey, di antaranya adalah nama buku Undang-Undang Keluarga Islam Aturan Perkahwinan. Okey, penulis dia Dr. Mat Saad bin Abdul Rahman. Okey, boleh tengok seterusnya buku daripada Jika Sudah Habis Jodoh. Penulis dia Siti Zalikah. Okey, bolehlah baca daripada sumber-sumber tambahan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Okey, antaranya buku hasil karya penulisan Perkahwinan dan Perceraian dalam Islam. Okey, penulis dia Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad. Okey, nama buku yang lain Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Okey, penulisnya Datuk Haji Ismail Yahya. Okey, dan yang lain lagi. Okey, antaranya yang lain adalah Pembubaran Perkahwinan mengikut Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam, Dr. Saleh Ismail. Nama buku Syarat-syarat nikah menurut Islam. Okey, penulis Abdul Rauf Dalib UKM. Okey, boleh tengok antara yang lain lagi. Okey, sebelum akhir kita tengok dua buah buku rujukan lagi adalah antaranya ialah Undang-Undang Keluarga Islam. Okey, Azhar bin Abdul Aziz. Okey, Fiqh Kekeluargaan Muhammad Sujimun. Okey, boleh tengok. Dan hari ini tamat sudah pengajian pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.